Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan kawan-kawan saya ingin menjemput anda terokai Islam di tanah terbitnya matahari. Kami daripada Random Travel Agency. Kedatangan Islam ke negara Jepun bermula ketika era kekuasaan dan bebas daripada pengaruh asing, iaitu Jepun dan Turki Osmania. Ketika itu, Maharaja Meiji berkuasa di Jepun dan Sultan Abdul Hamid II daripada Turki sering berutus surat meminta Sultan Abdul Hamid menghantar legasinya ke bumi Jepun bagi menyebarkan ajaran agama mereka, kerana pada ketika itu negara barat juga menyebarkan agama mereka di sana. Maka Sultan Abdul Hamid II juga menghantar rombongan seramai 600 orang anak kapal dan 57 orang pegawai untuk menuju ke Jepun. Delegasi daripada negara Turki Osmania telah berjumpa dengan Maharaja Meiji untuk perbincangan dua hala. Selepas itu, rombongan Turki Osmania hendak pulang ke negaranya, namun Maharaja Meiji melarang mereka kerana bulan September adalah musim taufan dan badai di pengairan Jepun. Namun rombongan tersebut masih keras kepala dan ingin pulang ke negara mereka. Tapi malam tidak berbau, kapal mereka dihentam oleh badai dan taufan sehingga pengorbanan lebih 500 penumpang. Maharaja Meiji menghantar kapalnya untuk menyelamatkan rombongan-rombongan yang masih selamat. Oleh itu, Maharaja Meiji mengumpulkan sumbangan daripada rakyat Jepun bagi menghantar rombongan tersebut pulang. Ketika itu, seorang wartawan bernama Shotaro Noda yang telah mengenali Islam di bumi Jepun selepas mengenali seorang lelaki daripada Liverpool, iaitu Abdullah Guilaumi. Dan Shotaro ini yang telah dihantar ke Turki Osmania bagi menyerahkan sumbangan kerajaan Jepun. Oleh itu, Sultan Abdul Hamid meminta supaya Shotaro Noda tinggal di Turki Osmania bagi mengajarkan bahasa Jepun dan kebudayaan Jepun di Turki Osmania. Oleh kerana Shotaro telah mengenali Islam daripada Abdullah Guilaumi, maka Shotaro Noda memeluk Islam dan menggantikan namanya menjadi Abdul Halim Noda. Tak lama kemudian, seorang lelaki Jepun yang bernama Torajiro Yamada pergi ke Turki untuk menghantar sumbangan yang seterusnya. Kemudian setelah tiba di Turki, Torajiro Yamada telah memutuskan untuk memeluk Islam dan menggantikan namanya menjadi Abdul Halil Yamada. Dan Abdul Halil Yamada telah memutuskan tinggal di Turki dan menjalankan perniagaan di sana. Setelah itu, komuniti Islam datang untuk berdagang di Jepun dan merekalah merupakan komuniti Islam pertama di Jepun. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Akmal bin Anwar. Jadi saya akan berkongsi tentang makanan-makanan di Jepun. Macam semua orang tahu, makanan di Jepun amat terkenal dekat satu dunia. Antara makanan yang paling popular di sana adalah sushi, takoyaki, udon dan ramen dan pelbagai lagi. Namun, pada zaman dahulu, makanan Jepun yang halal amat sukar dicari kerana penduduknya yang minoriti di sana. Walau bagaimanapun, setelah berkembangnya Islam di Jepun, restoran-restoran halal banyak dibuka sebagai cendawan tumbuh selepas hujan di bandar-bandar seperti Tokyo, Osaka dan Kyoto. Untuk mencari restoran halal di sana, ia tidaklah begitu sukar kerana di bandar-bandar Jepun, kita boleh search je restoran halal di kawasan tersebut dan kita akan mendapat pelbagai cadangan restoran halal di situ. Tetapi ini hanya berlaku berdekatan kawasan bandar,
Kerana apabila kita jauh sikit daripada kawasan bandar, ia berkemungkinan sukar untuk mendapatkan makanan yang halal. Berbalik kepada makanan Jepun yang saya sebut pada awal tadi, penduduk Islam di Jepun telah mengubah konsep masakan kerana sebelumnya makanan yang popular tersebut tidak halal. Ianya mungkin mengandungi bahan-bahan yang mungkin tidak dibenarkan di bawah undang-undang Islam. Contoh pertama yang saya boleh kongsi ialah sushi, iaitu makanan yang cukup terkenal di seluruh dunia. Pada asalnya, nasi sushi tidak halal ini diperbuat daripada beras pulut Jepun yang khas dan dicampur dengan wine beras atau dikenali sebagai mirin. So memang tak halal lah sebab sushi mengandungi wine ataupun alkohol. Namun setelah berkembangnya Islam di Jepun, restoran di sana membuat perubahan dengan menggantikan wine beras, iaitu mirin itu, dengan cuka beras pada nasi sushi. Inti di dalam sushi juga seperti ikan, udang, isi ketam juga diproses atau dimasak dengan cara yang halal. Contoh seterusnya yang boleh saya ceritakan adalah ramen dan pelbagai hidangan daging. Ramen dan pelbagai hidangan daging ini mengandungi bahan seperti daging tidak halal, seperti daging khinzir, mirin ataupun sake dan lemak haiwan. Disebabkan Islam melarang untuk umatnya memakan makanan yang tidak halal, penduduk Islam dan kebanyakan restoran hanya mendapatkan daging-daging halal saja, seperti daging lembu atau kambing yang disembelih mengikut syariat Islam. Dan sudah tentu ramen yang cukup popular itu dimasak dengan cara yang halal, iaitu dengan tidak memasukkan mirin dan sake ataupun lemak haiwan seperti khinzir maupun haiwan yang tidak halal dimakan. Untuk info tambahan, di Kyoto terdapatnya ramen factory di mana kita boleh membuat kek sendiri dan boleh menikmati semangkuk ramen yang halal di sana. Restoran yang terletak di Higashimaku, Kyoto, Jepun ini menghidangkan ramen dengan tiada ramuan daging khinzir dan alkohol. Jadi, anda tidak perlu risau untuk makan di sana kerana makanan mereka memang sudah tentu halal. Jadi itu sahaja yang saya kongsikan tentang makanan di Jepun. Terima kasih. Hai, bersama saya Amirullah. Salah satu tarikan yang terdapat di Jepun adalah pada reka bentuk bangunan tradisional. Seni reka bentuk ini adalah berkait rapat dengan seni reka bentuk yang terdapat di China dan Korea. Sejarah seni reka bentuk ini juga berkait dengan ajaran Buddha yang bermula di Jepun pada tahun 538. Seperti yang kita boleh lihat, seni bina bangunan lama dan istana di Jepun adalah berkonsepkan dan terdapat ciri-ciri pagoda. Bahagian dalaman pula menampilkan shoji dan fusuma, iaitu dinding dan sliding door kertas yang mempunyai frame kayu. Kedua-dua shoji dan fusuma ini berfungsi sebagai partition yang membagi bahagikan bahagian di dalam bangunan lama Jepun. Manakala tatami pula adalah lantai ikonik di dalam seni reka bentuk tradisional Jepun. Tatami tradisional diperbuat daripada tenunan jerami. Manakala di zaman moden kini, tatami diinovasi dan diletakkan foam di bahagian bawah untuk memberi lebih keselesaan. Seterusnya adalah engawa. Engawa bermaksud beranda rumah. Seperti mana beranda rumah yang lain, engawa dikira sebagai bahagian dalam rumah. Oleh itu, anda tidak dibenarkan memakai kasut di kawasan ini. Dan bahagian terakhir yang kami ingin paparkan di sini adalah genkan. Genkan adalah bahagian yang terletak betul-betul selepas pintu masuk rumah. Berfungsi sebagai tempat meletakkan kasut di dalam rumah ataupun bangunan. Ciri genkan adalah lebih rendah daripada lantai rumah untuk mengelakkan pasir yang melekat di tapak kasut bertaburan ke dalam rumah ketika anda membuka kasut. Sekian adalah perkongsian kami tentang seni reka bentuk bangunan yang terdapat di Jepun. Dan seperti yang kita semua maklum, Islam sedang berkembang di Jepun. Dan mesti ada yang tertanya-tanya, bagaimanakah seni reka bentuk masjid di sana? Adakah ia mengambil seni reka Jepun juga sebagai seni reka masjid? Jawapannya tidak. Masjid utama di Jepun adalah berinspirasikan daripada seni reka bentuk Turki Utsmaniyah. Seperti yang kita tahu, Jepun bukanlah negara Islam. Islam berkembang hasil daripada hubungan dua hala, kerajaan Jepun dan Turki Utsmaniyah ketika itu. So, macam mana rupa seni reka bentuk masjid Turki Utsmaniyah ni? So, mari saya bawa anda
berjalan-jalan di sana. Let's go. Okay, saya akan membincangkan pasal gaya hidup di Jepun. Okay. First kali kita akan membincangkan gaya hidup di Jepun. Okay, bagi rakyat muda, mereka akan bekerja, dan bagi rakyat warga tua, mereka akan berehat, di rumah. Untuk teknologi ataupun kemajuan, mereka lebih ke arah lebih maju, daripada sebelum-sebelum ni. Tetapi untuk sebelum-sebelum ni, mereka menitik beratkan pasal tradisi Jepun mereka, dari segi pakaian, makanan dan sebagainya. Agama Islam di Jepun, alhamdulillah semakin banyak orang yang memeluk agama Islam di Jepun, dan 110 bangunan masjid telah dibina di Jepun kerana pertumbuhan orang-orang di Jepun memeluk Islam semakin ramai, dan antara golongan-golongan muda yang kaya juga. Itu adalah sedikit perihal tentang Jepun Islam di sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Nasaruddin dan jom kita tengok tempat menarik dan pelancongan di Jepun. Kita mulakan dengan Gunung Fuji. Gunung Fuji adalah satu daya tarikan di Jepun terletak di Honshu, Jepun. Ia berketinggian 3,776 meter, merupakan gunung kedua tertinggi di Asia selepas Gunung Kerinci di Sumatera dan ketujuh tertinggi di dunia. Antara daya tarikan Gunung Fuji adalah pandangan matahari terbit yang indah yang dipanggil Goraiko yang boleh dilihat di puncak gunung tersebut, di mana pelancong boleh mendaki gunung tersebut atau menggunakan stesen bas yang disediakan. Seterusnya, jom kita tengok Istana Osaka. Istana tersebut diletak di Bandar Osaka yang dibina pada tahun 1538 semasa pemerintahan Toyotomi Hideyoshi pada zaman Sengoku Jepun. Luas tanah istana tersebut lebih kurang 15 ekar dan mempunyai satu taman yang cantik dengan pokok bunga sakura yang menjadi daya tarikan pelancong. Namun istana tersebut bukan bangunan yang asal kerana perang dan bencana dulu. Istana tersebut telah dibina balik dan dibayar pulih selama 400 tahun lebih kurang. Untuk yang terakhir, jom kita tengok Menara Tokyo.
Menara Tokyo secara umumnya adalah sebuah menara komunikasi yang terletak di Minato, Tokyo. Menara tersebut berketinggian 315 meter dan strukturnya menyerupai Menara Eiffel Perancis. Menara ini dibina pada tahun 1958 sebagai daya tarikan pelancong dan siaran radio dan televisyen. Di bawah menara tersebut mempunyai muzium, restoran dan kedai-kedai yang dibina untuk tarikan pelancong. Jom pula kita lihat mata wang yang digunakan di Jepun. Mata wang utama Jepun adalah yen yang diterima pakai di Jepun pada tahun 1871 semasa kerajaan Meiji Jepun untuk menggantikan penggunaan duit Spanish dollar. Mata wang yen pertama adalah dibuat dari emas dan perak dan berbentuk bulat. Dibahagikan pada nilai 1 yen, sen untuk 1/100 yen, rin untuk 1/1000 yen. Dalam zaman sekarang, mata wang tersebut telah dimodernkan dengan wang kertas dan shilling. Duit shilling Jepun mempunyai nilai 1 hingga 500 yen, manakala wang kertasnya mempunyai nilai 1000 hingga 10,000 yen. Mata wang kertas tersebut akan dicetak dengan gambar tokoh Jepun, lokasi bersejarah dan seni Jepun. Dalam duit Malaysia sekarang, nilai 1 yen bersama dengan 0.036 ringgit Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Faris Idris bin Aminuddin, ingin membentangkan seni mempertahankan diri di Jepun. Jepun mempunyai sejumlah seni mempertahankan diri yang unik, yang kebanyakannya tradisi moden, yang memanjangkan kembali untuk beratus-ratus atau dalam beberapa kes beribu-ribu tahun. Secara sejarah, seni mempertahankan diri Jepun digunakan sebagai alat pertahanan dan serangan dalam peperangan. Walau bagaimanapun, pada zaman moden mereka diamalkan untuk nilai pendidikan mereka, merangkumi dimensi budaya fizikal, moral, estetik dan rohani. Kebanyakannya dilihat seperti sukan dengan penekanan untuk mendisiplinkan minda. Berikut adalah beberapa seni mempertahankan diri moden Jepun yang biasa. Yang pertama ialah kendo. Kendo adalah berdasarkan teknik swordsmanship Jepun dan menggunakan pedang buluh dengan perisai pelindung. Yang kedua ialah judo. Judo adalah seni bela diri moden Jepun dan sukan Olimpik yang ditubuhkan pada tahun 1882. Yang ketiga ialah kyudo. Kyudo adalah seni memanah Jepun yang menggunakan busur sangat panjang dengan bentuk asimetris. Yang keempat ialah yabusame. Yabusame dipasang memanah Jepun. Ia sama dengan panahan kyudo tetapi jauh lebih sukar untuk dipelajari. Yang kelima ialah aikido. Aikido adalah seni pertunjukan pertahanan yang berfokus pada perebutan termasuk memegang dan melemparkan yang tidak mengarahkan gaya serangan. Yang keenam ialah karate. Karate adalah seni pertahankan diri dari kepulangan Okinawan yang memberi tumpuan kepada serangan dengan tangan dan kaki. Yang ketujuh ialah sumo. Sumo adalah sukan gusti perhubungan penuh yang juga dianggap sebagai seni pertahankan diri yang moden. Yang ke-8 ialah koryo. Koryo adalah kategori seni bela diri Jepun yang luas dari zaman Edo. Seni bela diri telah mengalami penurunan serius di Jepun selepas samurai dibubarkan. Pembentangan seterusnya ialah permainan tradisional di Jepun. Masyarakat Jepun terdapat banyak permainan tradisional yang telah menghibur anak-anak dari generasi ke generasi. Dalam era moden seperti ini, beberapa jenis permainan tradisional ini masih sangat popular di kalangan generasi muda Jepun. Kebanyakan daripada mereka memainkannya pada masa tahun baru. Antaranya ialah kamizumo. Sumo kertas atau tonton sumo adalah permainan Jepun berupa pertandingan sumo antara dua anak patung kertas berbentuk pesumo. Yang kedua ialah ahijiki. Ahijiki adalah permainan dengan menggunakan guli berbentuk pipih dengan diameter 1 hingga 1.5 cm. Peraturan dasar dari permainan ini adalah kita harus meneka dan menembak ohajiki tersebut. Yang ketiga ialah koma, lain kata ialah gasing. Koma boleh diperbuat dari pelbagai material atau bahan dan terdiri dari beberapa jenis. Cara mainnya adalah dengan memutarkan gasing menggunakan tali. Yang keempat ialah takiuma. Cara bermain takiuma sama dengan bermain aigerang di Indonesia. Pemain berjalan dengan menggunakan dua buah tongkat panjang yang dipasangkan papan kecil di tiap tongkat sebagai pijakan. Yang kelima pula ialah otedama.
Oteirama biasa dimainkan oleh anak perempuan Jepun. Terdiri dari 5 kantung kecil yang mengandungi kacang-kacang. Cara mainnya adalah dengan membaling dan menangkap kantung tersebut. Yang keenam ialah daruma otoshi. Permainan ini menggunakan boneka daruma yang terdiri dari 5 bahagian. Biasanya tiap bahagian sewarna dengan warna pelangi, biru, merah, kuning dan hijau. Yang ketujuh ialah ayotori. Ayotori adalah permainan dengan menggunakan tali yang dibuat menjadi berbagai macam bentuk, biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Yang ke-8 pula ialah karuta. Karuta adalah permainan kad bergambar dari Jepun. Permainan ini paling sedikit dimain oleh 3 orang pemain, termasuk orang yang membacakan kad. Yang ke-9 pula ialah mahjong. Mahjong merupakan permainan meja yang berasal dari China yang telah berkembang di Jepun dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan pada zaman pertumbuhan ekonomi Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.